اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Ya Allah, Engkau Tuhanku, tiada Tuhan selain Engkau. Engkau ciptakan aku dan aku hamba-Mu, dan aku berada dalam janji-Mu menurut kemampuanku. Aku berlindung denganmu daripada kejahatan yang kulakukan. Aku sedari nikmat-Mu kepadaku, dan ku sedari akan dosa-dosaku. Ampuni aku, ampuni aku, ampuni aku, kerana sesungguhnya tiada yang dapat mengampunkan dosa kecuali Engkau. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. ما عندكم ينفد وما عند الله باق
وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Sadaqallahul Azim. Maksudnya, sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil dan berbuat kebaikan serta memberi bantuan kepada kaum kerabat, dan melarang daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar serta kezaliman. Ia mengajar kamu dengan suruhan dan larangan ini supaya kamu mengambil ingatan mematuhinya. Dan sempurnakanlah pesanan-pesanan dan perintah-perintah Allah apabila kamu berjanji. Dan janganlah kamu merombak mencabuli sumpah kamu sesudah kamu menguatkannya dengan nama Allah. Sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai penjamin kebaikan kamu. Sesungguhnya Allah sedia mengetahui akan apa yang kamu lakukan. Dan janganlah kamu menjadi seperti perempuan yang telah merombak satu persatu benda yang dipintalnya. Sesudah ia selesai memintalnya kuat teguh, dengan kamu menjadikan sumpah kamu sebagai tipu daya untuk mencabuli perjanjian yang telah dimeterai sesama kamu. Disebabkan adanya satu golongan yang lebih ramai dari golongan lain. Sesungguhnya Allah hanya mahu menguji kamu dengan demikian itu. Dan ia sudah tentu akan menerangkan kepada kamu pada hari kiamat apa yang kamu berselisihan padanya. Dan jika Allah menghendaki, tentulah dia menjadikan kamu satu umat yang bersatu dalam agama Allah yang satu. Akan tetapi Allah menyesatkan siapa yang dikehendakinya menurut undang-undang peraturannya dan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya menurut undang-undang peraturannya. Dan sesungguhnya kamu akan ditanya kelak tentang apa yang kamu kerjakan. Dan janganlah kamu jadikan sumpah kamu sebagai tipu daya sesama kamu. Kerana dengan demikian itu akan menyebabkan tergelincir kaki kamu sesudah ia tetap teguh di atas jalan yang benar. Dan kamu pula akan merasai balasan buruk di dunia dengan sebab kamu menghalangi manusia dari jalan Allah. Dan bagi kamu juga disediakan azab yang besar di akhirat kelak. Dan janganlah kamu jadikan pesanan-pesanan dan perintah Allah sebagai modal untuk mendapat keuntungan dunia sedikit. Sesungguhnya apa yang ada di sisi Allah dari balasan yang baik itulah sahaja yang lebih baik bagi kamu kalaulah kamu mengetahui. Sebenarnya apa yang ada pada kamu akan habis dan hilang lenyap. Dan apa yang ada di sisi Allah tetap kekal. Sesungguhnya kami akan membalas orang-orang yang sabar dengan memberikan balasan yang lebih baik dari apa yang mereka telah kerjakan. Masih lagi dalam penafsiran surah An-Nahl. Bermula ayat yang ke-90 sehingga ayat yang ke-96. Juzuk ke-14 pada surah yang ke-16. Ayat-ayat yang kita bacakan ini menerangkan bagaimana kemuliaan Al-Quran, kemuliaan perintah Allah dalam menjaga manusia dan memberi manfaat kepadanya. Dan juga perintah Allah SWT supaya tidak melakukan perkara yang dilarang kerana buruk akibatnya. Di samping Allah mengingatkan manusia dan orang beriman secara khusus supaya mematuhi janji yang dibuat dan tidak memungkiri janji, tidak memungkiri sumpah setia yang telah dimeterai, yang telah dipersetujui. Kerana Allah menjadi saksi bagi setiap perjanjian, bagi setiap sumpah, bagi setiap akad dan kontrak. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang tidak diketahui oleh manusia. Dan Allah Ta'ala mengingatkan juga supaya tidak senang-senang mencabuli perjanjian, mencabuli persetujuan hanya kerana merasakan telah kuat.
lalu mencabuli perjanjian tersebut kerana ada hukuman Allah di sebalik pencabulan itu. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan, Allah boleh sahaja jadikan kita umat yang satu, tanpa berbalah, tanpa berseteru. Tetapi Allah Ta'ala menghendaki sebaliknya, demi menguji manusia, untuk memperlihatkan sikap dan watak manusia yang menurut perintah ataupun yang menentangnya. Dan setiap perbuatan manusia akan ditanya. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan, melarang melakukan perjanjian hanya dengan tujuan mendapat keuntungan. Kelak pasti mereka akan tergelincir. Kelak pasti mereka akan tersilap dengan apa yang mereka lakukan. Dan juga orang-orang yang melakukan perjanjian untuk menghalang manusia mendekati janji Allah, maka bagi mereka azab pedih sengsara. Kemudian Allah mengingatkan manusia semuanya supaya tidak melanggar perjanjian atas nama Allah, menjualnya, mencari keuntungan yang sedikit, kerana apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik. Allah mengingatkan manusia seluruhnya, segala apa yang ada di tanganmu akan binasa, tapi apa yang ada di sisi Allah akan kekal. Dan Allah berjanji, bagi sesiapa yang mentaati Allah dengan penuh kesabaran, bagi mereka pahala apa yang mereka lakukan dengan lebih baik daripada apa yang mereka buat. Ini intipati ayat-ayat yang kita bacakan. Kalau kita kaitkan munasabah ayat ini dengan ayat yang sebelumnya, lepas Allah Ta'ala menceritakan tentang janji Allah kepada orang bertakwa dan amanah Allah kepada orang kafir. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberi penegasan terhadap setiap perkara yang baik dan amaran kepada setiap perkara yang jahat. Maka Allah Ta'ala ikuti ayat ini pula. Ini kalau kita baca ayat semalam, terenung kembali ayat semalam bila Allah Ta'ala beri amaran kepada orang kafir yang menyembah berhala, bagaimana berhala-berhala ini sendiri membantah bahawa mereka tak pernah suruh disembah, lalu mereka dihimpunkan dalam neraka dan dibakar. Kemudian Allah Ta'ala mencela semua yang menyekutukan Allah ini, dan Allah menjadikan orang beriman sebagai saksi kejahatan mereka. Allah bangkitkan setiap rasul. Dan Allah menerangkan apakah fungsi Al-Quran kepada orang-orang yang beriman. Dan bagaimana janji Allah syurga kepada orang yang menundukkan diri kepada Allah. Maka ayat ini datang membawa satu bentuk perintah. Dan membawa satu bentuk larangan. Perintah dan larangan ini menunjukkan inilah dia Islam yang perlu kita fahami. Inilah dia syariat Islam yang perlu diketahui. Inilah dia keindahan dalam beragama. Ayat-ayat yang kita bacakan pada malam ini. Bila mana Allah menyatakan, innallaha, sesungguhnya Allah, ya'muru bil adl, memerintahkan kamu supaya berlaku adil, wal ihsan, dan melakukan kebaikan, wa ita'izil qurba, dan membantu kaum kerabat. Ada 3 perintah. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal bagh, dan Allah melarang kamu dengan 3 larangan, iaitu melarang kamu daripada perbuatan keji dan melarang kamu daripada perbuatan mungkar, melarang kamu daripada perbuatan zalim. Ayat ini ada 3 perintah, ada 3 larangan. Ayat ini bila dibaca oleh Uthman bin Maz'un menyebabkan dia masuk Islam. Kerana dia memahami inilah Islam, asas Islam, dan inilah agama Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya bila ditanya Islam ni ajar apa sebenarnya? Inilah jawapannya. Sebab itu kata ulama, ajma'u ayatin fil Quran lil khairi wasyarri, ayat Quran yang paling padu dalam menerangkan maksud Islam itu sendiri, yang terkandung dalam suruhan melakukan kebaikan semuanya dan mencegah melakukan kejahatan semuanya pada ayat yang ke-90 ini. Diceritakan, diriwayatkan tentang penurunan ayat ini. Kata Abdullah bin Mas'ud, ayat yang menghimpunkan segala kebaikan dan menghimpunkan segala kejahatan ialah ayat ini. Maksudnya,
Dalam menyuruh kebaikan, semua kebaikan yang darish berkisar ataupun berada di bawah 3 perintah ini. Dan semua kejahatan berlega di bawah 3 larangan ini. Arti di bawah satu ayat yang padu. Yang memberi maksud inilah Islam. Dan ini yang diajar, yang diseru Islam. Al-Imam Al-Hafiz Abu Ya'la meriwayatkan daripada Ali bin Abdul Malik bin Umair daripada ayahnya berkata, apabila salah seorang pemimpin kabilah yang bernama Aqsam bin Saifi. Aqsam bin Saifi, dia bila dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa suatu benda yang baru bagi dia, Islam, maka dia ingin mendatanginya. Lalu para pengikutnya berkata, anta kabiruna lam takun litakhiffa ilaihi. Kamu ialah pemimpin kami, tak payahlah pergi jumpa dia. Biarlah kami jadi wakil. Tak seleba ni pemimpin nak jumpa orang ni. Maka kata pengikut dia, biar kami pergi. Maka dia wakilkan 2 orang. Lalu kedua ini jumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sambil berkata, nahnu rusulu Aqsam bin Saifi. Kami ialah wakil pada pemimpin kami bernama Aqsam bin Saifi. Wa huwa yas'aluka man anta wa ma anta. Dan dia bertanyakan kepadamu, dia suruh kami tanya kamu, man anta, kamu siapa? Wa ma anta, dan apa kamu? Maksudnya kamu ni siapa? Sebut nasab keturunan. Wa ma anta, kamu sebenarnya apa yang nak diajak dan nak diseru? Lalu jawab Nabi SAW, ama man ana, adapun jawapan siapa saya, fa ana Muhammad bin Abdullah, aku Muhammad bin Abdullah. Wa amma ma ana, adapun aku menyeru ke arah apa, fa ana Abdullah wa rasuluh, aku ini hamba Allah, bukan hamba berhala. Aku hamba Allah dan pesuruhnya. Ringkas jawab Nabi. Surah jawab, pemimpin kamu tanya aku, man anta, siapa kamu? Aku Muhammad bin Abdullah. Dan kamu tanya pula, ma anta, apa yang kamu dakwa, apa yang kamu bawa? Maka aku kata, aku ini ana Abdullah wa rasuluh. Aku hamba Allah. Ketika mana seluruh masyarakat ketika itu berkata, kami hamba berhala. Maka Rasulullah jawab dengan mudah, ringkas, tepat, padat. Aku hamba Allah dan aku pesuruh Allah. Kemudian Rasulullah baca ayat ini pada mereka, utusan Aqsam bin Saif. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan, sehingga akhir ayat 90. Lalu mereka berkata, wakil pada Aqsam, raddid alaina hadzal qaul, boleh tak ulang baca? Faraddadahu alaihim hatta hafidhuh. Lalu Rasulullah membaca beberapa kali sehingga wakil pada Aqsam ini menghafalnya. Lalu kedua-dua ini mendatangi Aqsam. Ini dalam keadaan dia kafir, tapi hafal Quran. Sehingga tak salah orang kafir hafal Quran. Maka mereka pun datang jumpa dengan pemimpin mereka yang bernama Aqsam. Lalu mereka berkata, aba an yarfa'a nasabahu. Dia enggan untuk berbangga dengan nasabnya. Sebab biasa orang Arab, kau tanya awak siapa, dia sebut saya nama sekian, panjang, sebut nasab, keturunan, bangga dan sombong. Tapi Nabi sebut, ana Muhammad bin Abdullah. Bukan kebiasaan orang Arab cakap begitu. Kau tanya awak siapa, saya. Mungkin sebut saya Muhammad bin Abdullah Al-Qurashi, sekian sebut. Anak pemimpin, bapa pemimpin. Dia ceritakan nasab. Itu biasa Arab. Bangga. Tapi Rasulullah tiba-tiba dengan humble berkata, ana Muhammad bin Abdullah. Maka kata wakil dia, aba ayarfa nasabahu, dia tidak mau mengangkat nasab dia. Dia cuma sebut nama dia dengan ayah dia. Tak sebut atuk dia siapa. Ya, kalau dia sebut Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, nescaya mereka dah kagum, ini anak Abdul Muttalib, cucunya. Kalau dia sebut tu nasab sampai Qusay bin Kilab, inilah yang membuka kota Mekah. Inilah yang mengembalikan penguasaan Quraisy di Mekah. Apatah lagi disebut sampailah keturunan Nabi Ismail AS. Ini keturunan Nabi Ismail. Apalagi disebut sampai Nabi Ibrahim.
Tapi Rasulullah tak sebut. Dia sebut Muhammad bin Abdullah. Untuk menunjukkan tuan-tuan antara cara kita merendah diri. Tak perlulah kita sebut kita ni dengan segala macam nasab keturunan kita banyak. Cukup kita berbangga atau kita rasa cukup dengan nama kita, dengan nama ayah kita. Siapa? Saya Muhammad bin Ali. Orang tanya, apa boleh perkenalkan awak siapa? Saya, nama saya bla-bla terus. Keturunan kita sampai megak terawih, sampailah kepada hantuah. Orang nampak, oh keturunan hantuah rupanya. Tidak sampai peringkat itu. Lalu, fas'alna an nasabihi fawajadnahu zakin nasab. Kami tanya orang lain nasab dia. Jadi tak nak cakap nasab, kami tanya orang lain, kami dapati dia nasab yang paling baik. Wasatan fi mudab ay syarifan. Amat mulia di kalangan kami. Wa karrama ilaina bi kalimatin qad sami'naha. Dibacakan pada kami beberapa perkataan yang begitu mengagumkan. Falamma sami'ahunna Aktham qad. Kemudian ayat itu dibaca kepada pemimpin mereka, Aktham bin Saif. Lalu kata Aktham, inni arahu ya'muru bi makarimil akhlaq wa yanha an malaimiha ay masawi'iha fakunu fi hadzal amru usa wa la takunu fihi adnaba. Kata pemimpin, aku nampak apa yang diajak ini ialah akhlak baik. Dan apa yang dilarang itu semua benda akhlak buruk. Artinya ini orang hebat. Dia bawa berita hebat. Sebab yang dibacakan tadi mengandungi semua makna baik dan melarang segala benda yang jahat. Fakunu. Oleh kerana itu, kunu hadzal amru asab. Kamu mesti menjadi orang yang menolong agama ini. Jadi kamu orang ketua. Jadi ketua. Wala takunu fi aznaba. Jangan jadi ekor. Jangan jadi pengikut bawah. Kita jadi pengikut atas. Kita jangan jadi downline. Jangan. Kita nak atas sekali. Sebab ini ajaran yang hebat, yang baik. Jadi kita mesti ambil peluang untuk jadi orang mula sekali. Jangan jadi ekor yang ikut last sekali. La takunu aznaba. Jangan jadi pengikut last sekali. Rugilah kita tak dapat kebaikan. Itu menunjukkan betapa hebat ayat ini. Bila Allah Ta'ala menyebut, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'il qurba. Baik, kalau kita perhatikan penafsiran, yang kita katakan bahawa dalam ayat ini ada da'aim, asas-asas kehidupan Islam, raqais, dan juga kita katakan sebagai tiang-tiang pada masyarakat Islam. Supaya semua orang manusia tahu inilah Islam. Apa asas Islam? Yang pertama, Allah menyuruh hamba-Nya berlaku adil dan insaf dengan sifat yang mutlak pada setiap perkara. Sama ada dalam muamalah jual beli kita, sama ada dalam perundangan dan mahkamah kita, sama ada urusan agama dan dunia kita, sama ada berkait dengan pelakuan kita dengan manusia, berlakulah adil. Dan termasuk dalam akidah berlaku adil. Tak adil semua berhala yang tak buat apa-apa. Yang adilnya semua Allah yang beri nikmat segalanya. Kata Allah sebut, innallaha ya'muru bil adli. Allah perintah kamu berlaku adil. Termasuk adil tadi dalam semua kehidupan kita. Bahkan Allah Ta'ala kata, berlaku adil juga dalam menyembah Allah. Ini berhala-berhala tak buat apa-apa, tak berjasa apa-apa, tiba kamu sembah dia. Kamu tak berlaku adil. Tuan-tuan, kita duk berterima kasih ke mak orang. Mak kita yang ngandung kita, nyusu kita, beri makan kat kita, ayah kita duk cari duit, bela kita. Tiba-tiba terima kasih mak orang lain. Mak orang lain buat apa? Yang duk jaga kita siang malam mak kita. Terima kasih pada mak kita. Maka berlaku adil. Tuan-tuan, ada orang beri hadiah kepada kita, maka berlaku adil untuk terima kasih pada orang tu. Yang tolong sampai hadiah, dia cuma wakil. Bukan dia beri hadiah. Ini ada hadiah orang bagi. Terima kasih banyak-banyak. Kita duk terima kasih ke wakil lebih-lebih. Yang betul begitu kita tak terima kasih. Kita tak berlaku adil. Berlakulah adil. Yang bekerja kita tak bagi upah. Yang tak kerja kita bagi upah. Mang kau sini, aku naikkan pangkat. Bos, yang kerjanya saya yang mang naik pangkat kenapa bos? Tak suka aku ketua. Tidak berlaku adil. Patut berlaku adil, yang kerja ni lah dia yang layak naik pangkat. Yang tak kerja tak layak. Maka asas adil itu pada semua perkara. Sebab itu kata ulama, adil di sini mencakupi 3 perkara. 3 perkara. Yang pertama, kata mereka, maksud adil dalam 3 makna atau dalam 3 perkara, iaitu berlaku adil kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Imam Ibn Arabi, al-adlu salah satu aqsam, adlu ma'allah, adlu ma'an nafs, adlu ma'an nas. Iaitu berlaku adil pada Allah, berlaku adil pada diri sendiri,
berlaku adil pada manusia. Adapun berlaku adil kepada Allah, yakni memberi hak penyembahan kepada Allah. Hak perintah dan larangan itu milik Allah. Adapun berlaku adil pada diri sendiri dengan menghalang hawa nafsu daripada memusnahkan diri kita. Sebab bila mana kita ikut hawa nafsu, kita akan rosakkan diri kita. Maka berlaku adil lah pada diri kita. Tuan-tuan duk asyik makan mani, akhirnya badan kita binasa. Berlaku adil lah. Jangan duk makan benda bisa-bisa, benda bahaya sampai kita datang mudarat kesihatan pada kita. Berlaku adil pada diri sendiri. Jangan aniaya diri kita. Wala tulku biaidikum ila tahlukah. Jangan campakkan diri kamu dalam kebinasaan. Kita biarkan diri kita bodoh. Berlaku adil pada diri sendiri. Kerana diri ini perlukan ilmu. Kalau kita tak berilmu, maka kita akan dihina. Kita telah merosakkan diri sendiri. Maka berlaku adil dengan beri pada diri ini ilmu. Dan semua keperluan diri. Dan yang ketiga, berlaku adil pada manusia. Berlaku adil pada manusia dengan maksud berilah nasihat. Janganlah mengkhianati mereka sikit ataupun banyak. Sentiasa memberikan hak. Jangan menganiayai mereka dalam perkataan atau perbuatan, dalam rahsia atau terang-terangan. Bersabar dengan musibah yang menimpa kita dalam muamalah kita dengan orang. Maka ini keadilan pada 3 aspek. Dengan Allah, dengan diri sendiri dan dengan manusia. Kemudian kata para ulama, ketika mana seorang ulama tafsir terkenal, Muhammad bin Ka'ab Al-Qurazi dipanggil oleh Umar bin Abdul Aziz. Kata Umar bin Abdul Aziz, Sifli al-adla. Boleh tak kamu ceritakan kepada aku adil itu apa? Apa itu adil? Ditanya pada seorang ulama namanya Muhammad bin Ka'ab Al-Qurazi, tabi'i masyhur, anak murid kepada Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Maka jawab dia, Fakultu, aku berkata, kata Muhammad bin Ka'ab Al-Qurazi, Bakhin. Bagusnya soalan kamu. Bakhin. Sa'alta an amrin jasim. Kamu tanya satu perkara yang penting. Biar aku jawab. Kun, adik itu, kun li saghirin nas aban. Bila kamu berhadapan dengan budak-budak kecil, jadilah sebagai seorang ayah. Kita tuan-tuan nampak budak-budak kecil. Bila kita jadi seperti ayah, maka kita adik, kita akan kasih budak ni. Tak ada anak kita je, kita gosok anak orang, kita lempang. Sebab itu kata Muhammad bin Ka'ab Al-Qurazi, kun li saghirin nas aban. Kalau kau nampak budak-budak kecil, jadilah kamu seperti ayahnya. Wali kabirihim ibnan. Dan kalau kamu nampak rakyat kamu yang tua-tua, jadilah kamu seperti anaknya. Nampak ni pakcik tua-tua. Kamu kan pemimpin Umar bin Abdul Aziz. Anggap yang tua-tua ini semua bapak kamu. Maka kamu akan berlaku adil. Kalau anggap orang tua ni tak biasa je, kamu tak akan berlaku adil. Yang rakyat kamu yang kecil-kecil itu, anggap dia sebagai anak kamu. Rakyat kamu yang tua-tua itu, anggap dia sebagai bapa kamu. Walil misli minhum akhan. Dan yang sebaya dengan kamu, anggap dia adik-beradik kamu. Rakyat kamu yang sebaya dengan kamu 30-an, 40-an sebaya, anggap mereka adik-beradik kamu. Abang kamu, adik kamu. Ni kau nak jadi pemimpin adik. Walin nisa'i kadzalika. Dan rakyat kamu di kalangan wanita, kamu anggap dia kakak-kakak kamu. Adik-adik perempuan kamu. Wa'aqibin nas ala qadri dhunubihim. Hukum manusia ikut kadar kesalahan mereka. Wa'ala qadri ajsamihim. Dan mengikut kadar kemampuan jasad mereka. Wala tadribanna li ghadabika sautan wahida. Jangan kamu menghukum ketika mana kamu marah walaupun sekali sebatan. Bila kamu nak hukum, jangan hukum ketika marah. Jangan kamu hukum kerana kemarahan kamu. Walau satu sebatan. Fatakunu minal adin. Kerana bila kamu hukum dalam keadaan marah, kamu akan melampau. Tentang cantik ayat dia. Muhammad bin Ka'ab Al-Qurazi bila orang tanya, apa itu adil? Ni yang tanya dia bukan calon-calon orang, ulama besar. Makna Muhammad bin Ka'ab Al-Qurazi lagi besar. Lagi alim. Ceritakan aku, tunjukkan pada aku bagaimana aku ni pemimpin nak jadi adil. Ya, apa kata dia? Rakyat kamu yang kecil, kamu ayahnya. Rakyat kamu yang tua, kamu anaknya. Rakyat kamu yang seumpama kamu, lelaki dan perempuan, kamu abang dan adiknya. Kata kalau kita melihat rakyat ni macam adik-beradik kita, takkan kita nak tipu?
Kita kalau tengok rakyat kita, kalau saya jadi YB lah tuan-tuan. Kalau saya jadi YB. Saya tengok ni yang orang kawasan saya yang tua-tua, saya anggap macam ayah saya. Takkan saya abaikan dia. Saya dengar dia sakit kepala, macam saya dengar ayah saya sakit kepala, saya akan pergi tengok. Saya dengar yang ni sakit, demam, saya akan ziarah. Macam saya dengar ayah saya sakit. Saya dengar rakyat-rakyat kecil pula, ni sebab ni. Saya anggap macam anak saya. Bagi saya itu keutamaan saya. Kata kalau pemimpin kita macam tu dilihat rakyat. Bukan dia manipulasi rakyat, cuma nak sokong dia, undi dia. Lepas tu tinggal. Dia anggap rakyat ni macam anak tiri dia je. Dia anggap rakyat ni macam anak angkat dia je. Dia anggap rakyat ni macam orang tua buangan. Di rumah orang tua. Akhir dengan mudah tipu rakyat. Jangan. Wahai pemimpin-pemimpin, lihatlah rakyat kamu dengan hubungan silaturahim kamu, dengan hubungan kemanusiaan kamu. Lihat rakyat kamu sebagai seorang anak, lihat rakyat kamu sebagai seorang bapa. Lihat rakyat kamu sebagai seorang abang, adik dan kakak. Lihatlah rakyat kamu sebagai orang yang ada silaturahim dengan kamu. Pasti kamu akan berlaku baik dan adil. Ini nasihat yang baik. Titipan nasihat dalam makna keadilan. Sebab itu bila Allah menyebut innallaha, sesungguhnya Allah ya'muru bil adl, memerintahkan berlaku adil. Kemudian wal ihsan. Apa itu ihsan? Ihsan, tuan-tuan, dia memberi maksud melakukan kebaikan walaupun kepada orang yang buat silap dan salah pada kita. Hadis Nabi kata apa? Ahsin ila man asa'a ilaika takum musliman. Buatlah baik pada orang buat jahat pada kamu, kamu betul-betul orang Islam. Kata Nabi Isa AS, innamal ihsan an tuhsin ila man asa'a ilaika, laisal ihsan an tuhsin ila man ahsana ilaika. Kata Nabi Isa AS, ihsan sebenar yang Allah perintah ni ialah kamu buat baik kepada orang buat jahat pada kamu. Bukan ihsan itu kamu buat baik pada orang buat baik pada kamu. Itu biasa. Contoh kita buat baik pada orang buat baik pada kita. Itu biasa. Ihsan di sini ialah kalau pun orang tu dia buat jahat pada kita, kita buat baik pada dia. Maka ini disebut sebagai ihsan. Ini yang Allah Ta'ala perintahkan dalam ayat yang lain. Allah berfirman, idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamid. Tolaklah kejahatan dengan kebaikan. Kamu akan dapati orang yang memusuhi kamu menjadi teman yang rapat. Dan ini tidak boleh dilakukan melainkan oleh orang yang sabar. Dan tidak mendapat kelebihan ini melainkan orang yang amat beruntung. Orang untung sungguh macam ni. Yang paling untung tuan-tuan bila kita mampu buat baik pada orang buat jahat pada kita. Kita untung besar. Kita nak bersalah dengan dia, dia lagi. Kita untung. Jangan kita pula lagi. Kita kalau jumpa orang yang dia tak mesra dengan kita, kita jangan lari. Bukan kita hadap dia, kita buat baik pada dia. Jangan kita lari pula. Dan kita kalah. Kita nak tengok orang tu kalah menang, tengok bila jumpa dua orang berbalah, siapa lari? Yang lagi tu kalah. Yang tidak lari, dia melakukan ihsan. Apatah lagi kalau dia memulakan teguran. Dia memulakan salaman. Dia memulakan tanya khabar. Ini ihsan. Yang Allah perintahkan kita. Sebab itu tuan-tuan, kita sentiasa diajar menjadi umat pendamai. Bukan umat batu api. Kita umat pendamai. Umat pendamai ini sentiasa kita mencari ruang untuk buat baik, ruang untuk jadi baik dengan dia. Kita bukan cari ruang nak gaduh, nak berbalah. Kalau orang Islam faham konsep ini, niscaya kita umat Islam tidak terus dipermainkan oleh orang-orang kafir. Kata Allah, wa ita'izil qurba, dan membantu kaum kerabat. Tuan-tuan, bukankah ihsan itu sudah makna membuat kebaikan? Ya, tetapi ada golongan manusia tertentu, tuan-tuan kena buat ihsan pada dia lebih banyak. Siapa? Kaum kerabat. Siapa itu kaum kerabat? Orang yang dekat dengan kita, yang punya hubungan silaturahim dengan kita. Mereka ini yang kita sebut sebagai golongan zawi kurba ini, atau disebut juga sebagai silaturahim, yang perlu kita ziarahi mereka, tunjukkan kasih sayang, beri hadiah pada mereka, bersedekah kepada mereka. Kerana Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang banyak tentang kelebihan keutamaan mereka. Wa atizal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabil, dan kurniakan pada kaum kerabat haknya,
dan orang miskin dan juga orang musafir yang terputus bekalannya. Maksud, juga memberi maksud, membuat kebaikan ialah ihtimam bihi wal inayah bisya'ni. Ambil berat tentang apa yang berlaku padanya dan memenuhi segala keperluannya. Kita ada adik, kita ada kakak, kita ada mak saudara, kita ada anak saudara. Ini semua zawil qurba. Kaum kerabat kita. Kaum kerabat kita, kita kena beri kebaikan yang khusus. Sebab itu dalam Islam, kalau datang surat jemputan kahwin, jemputan jamuan daripada orang lain, kemudian datang jemputan kaum kerabat kita, walaupun dia datang last minute, diutamakan kaum kerabat. Datang ni jiran sebelah jemput kita, tapi kaum kerabat kita seberang sana jemput, maka diutamakan kaum kerabat. Kerana hak mereka lebih besar. Bahkan bila kita beri sedekah kepada kaum kerabat, maka kita akan mendapat 2 pahala. Kadang-kadang dapat 3 pahala. Macam mana? Kata Nabi SAW, jiran kamu ada yang punya 3 hak. Ada yang 2 hak, ada 1 hak jiran kamu. Ada pun jiran yang ada 3 hak sebab dia saudara kamu, kerabat kamu, dan dia seagama dengan kamu, dan dia jiran kamu. Beri pada dia 3 pahala. Maksud 3 pahala ni bukan 1, 2, 3. 3 ni 3 darjat. 3 darjat. Dan ada jiran yang ada 2 hak. Pertama, hak pertama kerana dia Islam, yang kedua kerana dia jiran kita. Ini 2 hak. Kalau kita tolong dia, kita bantu dia, beri hadiah pada dia, beri apa pun pada dia, kita dapat 2 darjat pahala. Ada jiran yang dia cuma ada 1 hak. Dia jiran kita tapi dia kafir. Dia mungkin Hindu, dia mungkin Buddha, dia mungkin Kristian. Tapi dia jiran kita. Kalau kita beri sedekah, kita dapat pahala 1. Lihat jiran yang ada 3 hak kaum kerabat. Kalau jiran sebelah kita ni adik kita, kakak kita, dia lebih utama. Tuan-tuan beli apa pun makanan, Ustaz ni makanan ni boleh beri sebuah rumah je. Rumah mana saya nak bagi? Rumah kaum kerabat. Pahala lebih besar. Pahala dia lebih besar. Wah, Ustaz, saya kurang baik lah kakak saya. Ustaz. Saya nak beri ke ni kawan baik saya. Boleh beri, tapi kalau nak pahala besar. Kerana kaum kerabat, ia keutamaan. Maknanya tuan-tuan, kalau kita ada rezeki lebih, pertama fikir kaum kerabat. Bagi fikir adik dululah, kakak dululah. Jangan fikir orang lain dulu. Fikir kaum kerabat. Sebab apa tuan-tuan, kaum kerabat ni dia special sikit. Kita macam mana pun kaum kerabat kita juga. Sakit demam di main kaum kerabat juga. Mereka lebih hampir dengan kita. Mereka lebih dekat dengan kita. Bukan kita mungkin berkongsi ibu ayah. Ni adik kita, bukan kita berkongsi ibu dan ayah dengan dia. Soalnya bila kita jaga adik kita, macam kita jaga mak ayah kita juga. Kita jaga anak saudara, macam kita jaga adik-beradik kita. Ia saling kait mengait. Artinya di sini Islam nak ajar kita, pertama, jaga masyarakat umumnya dengan sifat adil. Kemudian jaga masyarakat yang bermuamalah dengan kita dengan ihsan. Kemudian jaga masyarakat yang merupakan kaum kerabat kita. Lihat dia punya kronologi tingkatan. Daripada kekeluargaan pada masyarakat yang hampir dengan kita, yang bermuamalah kita setiap hari, kepada masyarakat umumnya, negara. Ini dia asas Islam yang hebat. Allah suruh. Kemudian kata Allah, wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal bagh. Allah Taala melarang daripada perkara fahsya. Apa itu perkara fahsya? Fahsya kalau kita terjemah dalam bahasa Melayu maknanya benda-benda yang buruk. Benda-benda yang keji seperti apa? Zina, mencuri, minum arak, tamak, ini semua keji. Atau mungkar. Apa itu mungkar? Apa yang dilarang oleh syarak. Kalau syarak larang, walaupun nampak macam comel. Ustaz bersalam-salam kan comel, kita bersalam lelaki perempuan, apa salahnya? Itu mungkar. Berduaan dengan perempuan, bukan apa Ustaz, saya ajar matematik Ustaz. Tambah campur. Itu mungkar sebab tak boleh lelaki berduaan dengan perempuan, melainkan syaitan nombor 3. Saya tak buat apa-apa. Tak, benda tu pun dah salah, mungkar. Terlibat dengan riba dan sebagainya. Tak ada apa Ustaz, dia pun setuju. Itu mungkar. Saya pun ambil, taklah menindas sangat Ustaz. Saya ambil dia sikit je Ustaz. Dia hutang 100, dia bagi RM100. Maka apakah tak boleh? Tak, itu tetap mungkar. Sebab itu dilarang. Kalau perkara keji, benda itu kita maklum. Semua orang terima itu keji. Mungkar ni kadang-kadang setengah masyarakat anggap itu tak salah. Jumpa perempuan salam cium tangan, salam cium pipi. Macam tuan-tuan tengok masyarakat barat. Bini orang dia cium pipi je. Bagi kita bagus bagi dia. Islam tidak, itu mungkar. Salam lelaki perempuan, itu mungkar. Walaupun setengah masyarakat kata, apa salahnya? Salam je Ustaz, bukan buat apa.
Tak, itu mungkar. Apa maksud mungkar? Apa yang syarak melarang kita. Kita tak tutup aurat. Mungkar. Saya bukan telanjang pun. Saya cuma tak pakai tudung. Saya tak telanjang. Pakaian saya sopan. Saya jalan pun sopan. Apa masalahnya? Tak, itu perkara mungkar. Orang tak semayang. Keji tak semayang. Tak nampak keji. Tak nampak keji orang tak semayang. Sebab benda tu, ya tak semayang. Tapi itu mungkar. Sebab bila kamu gagal menyembah Allah, itu perkara mungkar. Ini kita nak bezakan fahsyak, keji. Keji ni kita tengok dah geli dah. Memang keji. Ya, zina, mencuri, merompak. Itu masyarakat orang asli pun tak marah kalau berzina. Walau dia tak pakai baju. Sebab benda tu keji. Tapi benda mungkar ni, kadang-kadang setengah masyarakat terima benda tu. Semua masyarakat terima sistem riba. Di mana-mana negara, selain negara Islam, mereka terima riba. Tapi itu keji. Di sisi Islam, dia benda mungkar, perlu dilarang dan dicegah. Kemudian al-baghi. Al-baghi artinya kezaliman. Artinya Allah larang benda-benda keji yang memang disepakati oleh umat dan benda-benda yang diingkari oleh syarak. Walau orang nampak benda tu tak keji, tetapi syarak yang mengetahui bahawa benda ini boleh bawa kepada kerosakan manusia. Judi, kerosakan manusia. Sehingga banyak negara mengharamkan judi. Dia kerosakan. Sama juga riba, merosakkan manusia. Mewujudkan lintah-lintah darat. Mewujudkan jerung yang memakan manusia. Yang membaham dan juga yang mencekik darah mereka. Maka Islam melarang. Ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Allah beri peringatan kepada kamu supaya kamu mengambil pengajaran. Kemudian Allah kata wa'aufu bil ahdi wa'aufu bi ahdillah idza ahadtum. Pegang, laksanakanlah perjanjian Allah. Apa maksud perjanjian Allah di sini? Iaitu apa sahaja yang menjadi persetujuan kita dengan sukarela kita, sama ada dalam bab jual beli, sama ada dalam bab sumpah, sama ada dalam bab perjanjian, apa saja yang benda ni persetujuan dua belah pihak. Dalam persetujuan yang tidak menyalahi syarak, maka jangan kita mengingkarinya. Wala tanqudul aiman, jangan kita memungkiri perjanjian yang dibuat ba'da tauqidiha, selepas dipersetujukan. Wa qad ja'altumullahu alaikum kafila, Allah menjadi penjaminnya. Allah yang memerhatikannya. Innallaha ya'lamu ma taf'alun. Allah tahu. Dalam Islam, bila kita buat perjanjian, kita kena patuh semua-semua. Sebab perjanjian tadi persetujuan kita. Kita setuju, dia persetuju, maka kena patuh. Jangan kita mengingkari perjanjian tersebut kerana Allah murka. Apatah lagi kalau kita berjanji sebut pula dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Diriwayatkan, diceritakan satu kisah yang menarik tentang perjanjian ini. Dalam sejarah Islam, kalau tuan-tuan baca, bila satu hari ada sebuah kerajaan, dia ada perjanjian dengan tentera Islam, iaitu kerajaan Rom. Kerajaan Rom berbuat perjanjian dengan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu. Dan perjanjian itu makan satu tempoh supaya tidak ada serang menyerang antara dua negara, serang menyerang. Maka bila tempoh itu hampir nak habis, Muawiyah dah hantar bala tentera ke sempadan. Dia kira habis dia terus serang. Maka bila habis saja mereka terus menyerangnya dalam keadaan musuh tidak bersedia. Bila musuh tak bersedia, kalau habis. Lalu seorang sahabat Rasulullah tegur, bernama Amru bin Ambasah. Dia kata, Allahu Akbar. Ya Muawiyah. Ya Muawiyah. Wafa la ghada. Allahu Akbar. Wahai Muawiyah, kamu kena tepati janji, jangan khianat. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku sendiri dengar Nabi cakap, man kana bainahu wa baina qaumin ajal, siapa yang di antaranya dan orang lain itu ada satu tempoh, yakni perjanjian, fala yuhillanna uqdatan hatta yumdi amadaha, jangan dia mengkhianatinya sampailah tamat tempohnya dengan sebenar. Akhirnya Muawiyah tarik balik tentera. Serang dah menang, tarik balik, undur. Sebab bila tamat dia terus serang, bila tamat dia tak boleh terus serang. Dia kena beritahu, tempoh tu dah tamat. Nak berjanji lagi atau nak perang? Nak berdamai lagi atau tidak? Tapi Muawiyah radhiyallahu ta'ala dia tu tunggu sepadan, tamat je hari ni, malam ni juga serang. Mengejut, musuh tak bersedia.
Kadang-kadang tak perasan macam kita tak perasan otak mati. Tak perasan. Tok mati. 2 hari dah mati. Yang tak perasan 2 tahun tak perasan itu bukan panggil tak perasan. Itu memang tak nak sambung. Yang kadang-kadang kita terlepas pandang 2-3 hari. Allah mati otak. Jadi perjanjian tadi mungkin terlepas pandang. Muawiyah ni strategi dia habis. Dia terus serang. Musuh tak bersedia kalah. Maka sahabat yang bernama Amr bin Ambasa tegur. Ini khianat nama dia. Bukan Rasulullah hajar begini. Akhirnya Muawiyah tarik balik tentera. Tentera hebat akhlak tentera Islam. Bila buat silap, kata kita ni, baik ni bukan maksud tak pernah buat silap. Baik maksudnya kalau kita buat silap, kita cepat perbetulkan. Itu orang baik. Bukan definisi baik ialah orang tak pernah buat silap. Tak mungkin sebab kita manusia. Saya buat silap, tuan-tuan buat silap, siapa pun kita. Tapi orang baik tu kalau dia tahu dia silap, dia betulkan. Itu orang baik. Bukan orang yang baik tadi ialah orang yang tak pernah buat baik, tak pernah buat jahat. Itu malaikat. Itu bukan sifat kita tuan-tuan yang tak pernah buat jahat ni. Akan adalah benda jahat kita. Sedar tak sedar. Kadang kita meniaga adalah cara timbang kita tu tipu. Sengaja ke tak sengaja kita tak perasan kadang-kadang. Silap buat balik duit. Orang bagi 100.5 kita ingat dia bagi 110. Dah buat balik lain dah. Orang bagi duit 50 kita ingat bagi duit 10. Dah pulang. Orang pun tak cek. Banyak mana berlaku macam tu tanpa kita sedar. Sebab kita manusia mungkin buat silap. Tapi orang baik yang sebenar bila tahu dia silap dia perbetulkan. Ini orang baik. Bukan orang baik itu maksudnya betul belakang dia buat. Bukan. Bila dia tahu salah, dia akan betulkan dengan mudah. Tak apa saya betulkan. Ambil balik duit awak kalau saya salah. Ambil balik barang awak. Tak apalah. Saya silap saya ngaku. Maka begitu orang baik. Kemudian kata Allah. وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاسًا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ وَلِيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ. Jangan kamu jadi macam perempuan sesudah dia menganyam, sesudah dia memintal, dah siap pintalan, maka dia pun ungkai kembali apa yang telah dipintal tadi. Ayat ini, dia ada seorang perempuan Mekah yang dianggap perempuan bodoh. Namanya ialah Raitah binti Amri bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah. Dia sebagai satu masal yang dianggap sebagai bodoh. Macam dalam masyarakat kita panggil puak pandai. Siapa ni? Jenis puak pandai awak ni. Maknanya bodoh lah tu. Kita dalam masyarakat kita ada ikon yang kita anggap dia ni memang kita kata bodoh lah, hamqa, ahmaq. Lalu kita kata puak pandai. Kita kalau cerita dia puak pandai, lambang kepada orang bodoh. Dasar puak pandai ataupun jenis orang yang bodoh. Macam kita sebut pak kaduk. Jenis pak kaduk ni. Hayang dia menang, kampung dia tergadai, pakaiannya telanjang. Ya, pakaiannya daripada surat khabar, duduk bersorak. Hayang dia menang, tapi hayang tu dah beri ke orang. Dia masih ingat tu hayang dia. Lalu dia pun melompat, pakaian dia dah tukar surat khabar, koyak. Hayang dia menang, tapi kampungnya tergadai. Jangan jadi bodoh macam pak kaduk. Kita ingat kita menang, rupanya kita gadaikan negara kita. Sebagai contoh. Jangan menang. Jangan jadi macam puak pandai. Tak perasan kena tipu. Tak perasan kita diperbodohkan. Bukan sekali kena tipu, 2 kali kena tipu. Ini jenis puak pandai. Dalam masyarakat Arab ada seorang perempuan. Namanya Raitah. Raitah ni, tuan-tuan, perempuan. Kerjanya meminta-minta. Lepas siap pintalang dia, atau anyamah dia pun robohkan. Lepas tu buat balik. Dia punya bodoh dia. Lepas siap, rombak balik. Siap, rombak balik. Maka Allah ingatkan, jangan jadi macam perempuan. Kamu dah buat perjanjian elok-elok. Dah cantik perjanjian. Tiba-tiba kamu robohkan. Lalu Allah Ta'ala sebut, apa sebab? Kata Allah. Tattakhiduna aymanakum. Kamu cuma jadikan perjanjian tadi dakhalan bainakum. Sebagai satu helong untuk kamu kumpulkan kekuatan kamu. Bukan sebab nak cari betul-betul kebaikan sesama dua golongan. Ada rasa gagah. Dah rasa bagus, buang perjanjian. Kami tak terikat. Kami boleh bergerak sendiri, kami boleh menang. Ini yang disebut oleh Allah. Dakhalan bainakum, buat perjanjian tapi cari faedah diri sendiri. Bukan buat perjanjian nak cari faedah untuk umat, untuk agama. Diri sendiri. Agak-agak diri dah kuat, kami boleh bergerak sendiri. Allah kata apa? Innama yablukumullahu bih. Allah sedang menguji kamu. Kadang-kadang kita berbisnes. Kita pun adalah partner kita. Inilah seorang partner kita.
Tujuan kita partner ni sebab modal kita tak cukup. Dan kita pun tak cukup masa nak kerja, dia dah boleh harap sikit. Tiba bisnes jalan elok. Kita nampak partner ni kita tendang ke tepi. Pada perjanjian tu masih ada. Perjanjian 2 tahun ke 3 tahun. Kita rasa kita boleh running seorang-seorang. Partner ni bukan cerdik sangat. Bukan cerdik sangat. Tak nampak pun dia buat kerja. Kita tak nampak keberkatan sebab kita berjanji dengan dia tu. Kan setiap partner kita tu, dia ada keberkatan. Walaupun kita, masalah kita tuan-tuan. Bila kita dah berjaya, kita nampak orang lain tak ada sumbangan. Kita je. Itu masalah kita. Sedangkan Allah sedang menguji kita. Allah sedang menguji kita, kita pun tenang partner kita. Dah tendang partner kita, saya boleh running sendiri. Buat bazir je bagi 2 dengan dia. Dia pun bukan buat kerja sangat. Pergi kerja pun tidur, kata kita. Kita rasa ni. Akhirnya kita pun running seorang. Ni Allah tegur kita. Allah sedang uji kita. Sama juga orang yang kahwin. Tuan dari susah, bini ni lah tolong dia. Walaupun bini taklah bisnes dengan dia. Tolong masak, tolong beri semangat. Akhirnya dia kaya. Bila dia kaya, dia rasa kekayaan ni tak ada kaitan dengan bini dia. Tak ada. Saya start keluar kerja, dia lupa yang jaga anak dia, bini dia. Yang mudahkan usaha rumah tangga, bini dia. Yang duk gadai, gadai remas ni, bini dia. Cuma bini tak kerti lah, nak berniaga duduk rumah je lah. Yang berdoa siang malam, ya Allah tolong suami saya. Tiba bila dia untung, dia rasa bini tak ada. Tolak bini ni, cari bini lain pula. Cari perempuan lain. Allah sedang menguji kita. Tuan-tuan, waktu mana kita bangkit? Asbab kita berdamai dengan orang tu, berbaik orang tu. Sejauh mana kita bila Allah beri kita keuntungan tadi, kita sanggup berbagi. Kita sanggup berkongsi dan kita sanggup mengakui kebaikan dia. Sehingga kita naik hari ni. Sedang Allah uji kita. Sebab itu Allah beri amaran. Jangan kamu duk bergabung, jangan kamu duk berjanji hanya mengambil kesempatan daripada orang lain. Waktu mana kamu rasa kuat dan gagah, kamu berlepas diri daripada mereka. Allah sedang menguji kamu, kata Allah. Wala yubayyinanna lakum yawmal qiyamah ma kuntum fihi takhtalifun. Dan Allah akan sebut balik benda ni hari kiamat kelak. Dia tak habis sini, tuan-tuan. Sebab tu kita ni kena ingat. Saya kata kalau kita bergabung dalam bisnes atau sebagainya, jangan bila fikir kita dah senang, kita nak tendang orang-orang yang kita rasa macam tak ada kaitan. Walau dia benar-benar bersama dengan kita. Macam saya kata penyakit kita kalau dah berjaya sikit, kita rasa macam kita seorang yang buat tu. Bukan orang yang tak buat ni, aku seorang. Akhirnya Allah gagalkan kita. Sampai mana orang yang nampak naik, akhirnya jatuh balik. Tetapi bila dia jatuh, orang tak nak tolong dah dia. Dulu waktu aku tolong dan kita sama-sama berjaya, kamu tak hargai aku. Kamu kata tak apa, saya nak gerak seorang, saya boleh berjaya. Tiba kamu kalah. Katakan kamu kalah. Adakah kamu akan kembali semula? Menelan balik air liur yang kamu buang? Telang balik benda yang telah kamu tumpahkan? Akhirnya kamu akan malu. Itu belum cerita kiamat kelak. Akhirnya amaran Allah. Sebab itu tuan-tuan pegang perjanjian. Kita kalau dah berjanji macam tu, tepati janji. Partner kita jaga elok-elok. Allahumma illa mereka partner kita nak berhenti, dia nak keluar, saya nak keluar. Okay, kita pulang. Tapi bagaimana dalam perjanjian kita hormat perjanjian ni. Kita tak suka-suka nak pecat dia atau cari alasan untuk pecat dia. Semata-mata kita nampak ni kalau buat seorang untung lagi banyak. Buat 2 orang kena bagi 2. Dan kita pun dah rasa dah boleh manage ni. Ini yang biasa berlaku bila orang bersyarikat dan bila orang mana-mana 2 kelompok dah berdamai dan nampak kekuatan. Tapi bila rasa dia dah mampu seorang-seorang, dia mula tendang kawan-kawan dia. Dah, kita orang boleh bergerak seorang. Kita dah boleh begini. Hati-hati. Allah ingatkan kita, innama yablukumullah. Allah sedang menguji kamu. Waktu datang dia sombong, tuan-tuan, itu permulaan kejatuhan kita. Datang dia sombong. Kerana kita mengetahui rezeki, kemenangan, kesihatan semua datang dari Allah. Kalau kita patuh pada perintah Allah, Allah beri kemenangan yang penuh dengan keberkatan. Allah beri rezeki yang penuh keberkatan. Semuanya keberkatan. Walau sya Allah la ja'alakum ummatan wahidah. Ya Allah boleh jadikan kamu umat yang satu. Tapi Allah nak uji kamu. Siapa yang mengikut peraturan Allah mendapat hidayah. Siapa yang sebaliknya akan ditanya pada hari kiamat kelak. Dan Allah ulang lagi, wala tattakhidhu aymanakum dalam bainakum. Jangan sesekali kamu buat perjanjian untuk mengambil kesempatan pada orang lain. Kata kita kalau buat perjanjian ambil kesempatan dari bodoh dia. Sebab kita boleh manipulate dia. Kita buat dengan dia dah start MOU. Rasa dia tu tak cerdik sangat tu. Jangan, kata Allah. Kita bila buat perjanjian, kita sama-sama nak beri kebaikan. Bukan nak manipulate orang lain. Perjanjian kita bukan perjanjian kiasu.
Berjanji bila kita untung, kita buat perjanjian. Kalau kita rugi, no perjanjian. Tidak. Perjanjian kita bersifat win-win. Maksud win-win ni tuan-tuan sama-sama untung lah. Itu tujuan kita buat perjanjian. Bukan kita jadikan dia sebagai dakhalan. Apa maksud dakhalan? Mengambil kesempatan. Ini jenis opportunities ataupun kita katakan orang yang mengambil kesempatan daripada orang. Fatazilla qamun ba'da thubutiha. Nanti lepas kamu kukuh, kamu tergelincir jatuh. Watazuku su' dan kamu akan rasa akibatnya. Bima sadattum an sabilillah. Disebabkan kamu menghalang manusia daripada jalan Allah. Walakum azabun azim. Bagi kamu azab yang pedih. Kemudian Allah menutup firman-Nya dengan berkata, jangan menjual janji. Jangan menjual persepakatan yang dimeterai dengan nama Allah dengan harga yang sedikit. Kerana apa yang ada di sisi Allah itu kekal. Apa yang ada di sisi kamu cuma sementara. Dan Allah akan beri balasan pahala pada orang bersama. Contoh katakan kita ni orang ikat kontrak dengan kita. Jadi kita patuhi segala kontrak tadi. Dengan syarikat ke, dengan mana-mana. Tiba-tiba kita dianiaya, kita sabar, Allah beri pahala besar pada kita. Dan kita nak ingatkan siapa pun yang menzalimi orang lain dengan perjanjian. Kita tak kira perjanjian mana pun. Sama ada perjanjian peringkat politik ke, ekonomi ke, syarikat ke apa. Kalau dalam perjanjian tadi mereka tidak menepati, mereka berniat untuk mengkhianati orang yang dibuat perjanjian, ingat. Di hari kiamat kelak, pengkhianat akan ada benderanya sendiri untuk dihina pada hari kiamat kelak. Jadi patuhi perjanjian kita. Hatta kita orang Islam kalau berjanji orang kafir pun kita patuh lagi. Lagi mana tidak melanggar perintah Allah. Kita janji orang kafir dia, kita ambil partner kita. Tuan Abdul Rahman bin Auf dia ada partner kafir dalam bisnes. Partner dia kat Mekah. Uthman juga begitu. Walaupun partner kafir tak ada masalah, melazimi. Kalaupun dia orang kafir, tak halal kita untuk tipu dia. Sebab kita dah buat satu perjanjian, sama ada kita nak sumpah tak bersumpah, itu hal kedua. Sebagai seorang Islam, kita bawa nama Allah. Jadi kalau kita buat perjanjian orang kafir, kita kena patuhi. Kita janji di partner kita bagi dia 30%, untung kita 70%, dan kita rasa kita dah boleh gak sini, kita pun tenang dia keluar. Ini haram. Ini khianat. Siapa pun yang kita duk janji dengan dia, lagi mana tidak melibatkan hukum hakam yang haram, itu dibenarkan, maka tuan-tuan patuhi perjanjian tersebut. Dengan siapa pun kita berjanji. Kita lihat bagaimana Islam ajar kita adil. Adil dan perjanjian. Sebab itu kalau kita benar-benar iltizam dengan janji kita, insya-Allah Allah beri kekuatan sebenar pada kita. Tapi kalau kita tak iltizam, Allah beri kekuatan palsu pada kita. Kita sangka kita kuat, rupanya rapuh. Tak kuat. Kita rasa kita bijak, rupanya rapuh. Bukan original kebijakan kita, kepalsuan yang menjadi pegangan kita, yang akan membinasakan kita. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.